Bagaimana kita mengamalkan ajaran baginda Nabi SAW dalam kehidupan kita seharian, dari kita bangkit tidur sampailah kita tidur balik. Mencintai Nabi itu dibuktikan melalui bagaimana kita hidup sebagai umat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء qadir. Alhamdulillah, Ashabul Fadilah dan Mudir Institut Mahat Hafiz Al-Azim Ustaz Ali Umar, para asatizah, anak-anak pelajar, para waris muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad melah pada saat ini kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, sesungguhnya sallallahu alaihi Muhammad sebagai umat kita semua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak akan pernah jemu untuk bercakap mengenai insan teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bercakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah habis, sebab baginda ialah punca kewujudan alam semesta. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah insan
yang wajar dan wajib kita mencintainya. Maka Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyuruh dan memerintahkan kita untuk mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Melalui banyak hadis, dan sudah pasti kita semua sering mendengar satu hadis sallallahu alaihi Muhammad, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang berselawat kepadaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu selawat, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya 10 selawat. Selawat Allah kepada kita ialah rahmat Allah buat kita. Berarti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa yang nak mendapat rahmat dan kasih sayang Tuhan, maka dia hendaklah bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyebut dalam sebuah hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang mencintaiku, pastilah ia akan bersamaku di dalam syurga. Maka alhamdulillah, ala sayyidina Muhammad, sambutan mari Rasul kita saban tahun ialah tanda kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mencintai Nabi, ia terbukti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada bagaimana kita mengamalkan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita seharian. Dari kita bangkit tidur sampailah kita tidur balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jangan ada setiap inci dari kehidupan kita terkeluar daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terkeluar daripada ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi buat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka mencintai Nabi itu dibuktikan melalui bagaimana kita hidup sebagai umat yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barangkali dalam sebuah negara, seseorang itu diharapkan di dalam negaranya ia menjadi seorang warga negara yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi lebih daripada itu, harapan agama ialah kita menjadi umat yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina, umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, seorang ayah dalam dunia dia sebagai seorang ayah, barangkali dia seorang ahli perniagaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia harapkan tak daripada anak-anaknya menjejaki dia? Pasti. Seorang ayah yang berilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia harapkan anaknya pun akan menjejak jalannya. Tuan-tuan, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ayah, contohnya ayah seperti saya sebutkan tadi, seorang ahli perniagaan. Ayah ni dia haraplah anak-anak dia, laki-laki ke perempuan, akan mewarisi perniagaan dia, empayar perniagaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dalam ramai anak, tak semua
menjejaki jalan dia. Dalam ramai-ramai ada seorang hak tu paling dekat menjejak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad perjalanan dia. Jadi hak itulah yang diharapkan akan mewarisi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad perniagaan dia. Itulah yang dibanggai oleh dia. Pada dialah diletakkan 1000 pengharapan untuk memajukan perniagaannya, untuk meneruskan perniagaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah seorang ayah yang kita kata macam dia buka tahfiz, dia buka pondok. Dalam ramai-ramai anak, hak ni turun dia. Tentulah itu paling disayangi, tentulah itu paling dikasihi. Maka begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling Nabi kasih ialah orang yang paling hampir jejaknya seperti Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat yang paling dekat dengan Rasulullah ialah siapa yang seperti Rasulullah. Maka sebab itu sallallahu sayyidina Muhammad, saban hari kita kena belajar tentang macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak ikut, sebab kita nak jejak, sebab kita nak tiru macam mana Nabi kita hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menyebut tentang hadis yang Nabi sebut, ashabi kan nujum bi'aihim iqtadaitum ihtadaitum. Nabi itu seumpama seperti bulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi diumpamakan seperti bulan purnama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi sebut ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku seperti bintang, sebab Nabi dah bulan purnama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sahabat-sahabat Nabi seperti bintang. Nabi kata sahabat-sahabatku seumpama bintang. Bi'aihim iqtadaitum ihtadaitum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana-mana seorang yang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Sahabat Nabi itu ramai, 124,000 orang semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ambil seorang je untuk kita jadikan dia petunjuk dalam perjalanan menuju hidayah. Sebagai contoh, ambil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita pelajari bagaimana Sayyidina Abu Bakar cintanya kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pelajari Sayyidina Umar, macam mana dia dengan Rasulullah, sebab kita nak ikut. Mana-mana seorang kita ikut, kita akan dapat petunjuk. Contoh, Sayyidina Abu Bakar selepas Nabi wafat, dia ganti Rasulullah, dia sebut dengan Khalifatu Rasulillah. Disebut dia dengan Khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dah menunjuk dia pada awal lagi penggantinya. Melalui Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Nabi tunjuk untuk menjadi imam pada hari terakhir Nabi di dunia. Abu Bakar menjadi imam bayang subuh. Jadi yang Nabi tunjuk itu Sayyidina Abu Bakar, maknanya dalam perkara akhirat dia mengimami, maka mengimami perkara dunia lebih aula.
maka dialah yang disepakati menjadi pengganti Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, dia seperti Rasulullah. Sebab mencintai itu maknanya mengikut. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ialah orang yang paling hampir dia dengan Rasulullah pada pribadi dan akhlak Nabi yang sangat mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segi kelemah lembutan, dia paling lembut. Tapi dalam lembutnya, dia sangat tegas. Dia macam Rasulullah. Ada orang lembut tapi tak tegas. Tapi Sayyidina Abu Bakar, dia lembut tapi dia tegas. Sebagai contoh, lepas Nabi wafat, Sayyidina Muhammad, berlaku peristiwa riddah, peristiwa orang pakat murtad, peristiwa orang tak mengeluarkan zakat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, langsung nak mengutuskan tentera untuk menundukkan orang yang tak mahu keluarkan zakat. Mereka kena keluarkan zakat seperti mereka telah keluarkan zakat zaman Rasulullah. Allah Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Sayyidina Umar kata, wahai Abu Bakar, lepas tu ada Sayyidina Muhammad belum keluar pun daripada Islam, cuma mereka tak keluarkan zakat. Adakah mereka kita nak perangi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa ketegasan Sayyidina Abu Bakar? Aku akan pastikan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka keluarkan zakat seperti mana mereka telah keluarkan pada zaman Rasulullah. Tegas. Ketika itu kata Sayyidina Umar, aku melihat kebenaran daripada Sayyidina Abu Bakar. Tak padan dengan lembutnya, tapi tegas. Itu contoh. Kita orang Islam, salah Sayyidina Muhammad, kita lembut, tapi dengan prinsip kita tegas. Itu contoh. Contoh berpribadi dan berakhlak dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua, Nabi sebelum wafat, Nabi mengutuskan tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid ke Rum untuk berperang dengan Rum. Sedangkan dia baru berumur 17 tahun. Yang berada di bawah kepimpinannya ialah sahabat-sahabat yang disebut dengan kibar as-sahabah, sahabat yang besar-besar, sahabat-sahabat yang utama. Sayyidina Muhammad. Sampai tentera ini tengah jalan, dengar perkhabaran Nabi wafat. Ketika itu Usamah bin Zaid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berhenti dan mengarahkan tentera berhenti. Sebab kita berhenti, sebab kita tak tahu bagaimana pengarahan baru daripada pengganti Rasulullah Sayyidina Muhammad. Maka berarti mereka ialah orang yang faham bagaimana kita berjamaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi dah wafat, tengok yang ganti Nabi, apa arahan dia? Tuan-tuan, perkara pertama yang Abu Bakar buat, Sayyidina Muhammad selepas jadi khalifah, ialah melangsungkan tentera yang diutus oleh Rasulullah, meneruskan tentera itu ke Rum, berperang dengan Rum. Sedangkan para sahabat lain kata Abu Bakar, baru naik ni, kerajaan baru Sayyidina Muhammad. Jadi kita, kalau kita utuskan tentera ni Sayyidina Muhammad, kita ada banyak perkara yang kita nak kena buat lagi, yang kita nak kena buat dulu pandangan orang lain. Tapi Sayyidina Abu Bakar kata, tidak, teruskan yang telah Nabi mulakan.
Tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad rupa-rupanya bila Nabi kata bi ayyihim ihtadaitum tu betul. Bila Nabi wafat, sahabat Sayyidina Muhammad, maka masyarakat yang ada melihat sahabat Sayyidina Muhammad, tindakan Sayyidina Abu Bakar ni. Jadi sebab itu berlaku peristiwa ridah murtad. Orang tak mahu keluar zakat sebab mereka menganggap kerajaan lemah selepas Nabi wafat. Bila tentera ni diutuskan pergi ke Rom, berperang dengan Rom, Sayyidina Muhammad menang. Bila menang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi mereka yang nak buat kucar kacir, yang nak buat kacau bilau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengubah pendirian, tak jadi melangsungkan pasal tentera ni Sallallahu Alaihi Muhammad perang dengan Rom, mereka menang. Rom tu siapa? Kuasa besar dunia. Dengan kuasa besar dunia pun mereka menang. Dengan kita, akhirnya mereka mengambil tindakan tidak melangsungkan penentangan pada negara Islam. Faham tak? Itu contoh. Dalam apa situasi dalam kehidupan, contohnya sahabat-sahabat Rasulullah. Sebab itu anak-anak, para pelajar dan kita semua, kita kena mempelajari sirah Rasulullah satu, yang kedua kehidupan para sahabat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab 23 tahun Nabi kita hidup, Sayyidina Muhammad, semuanya ialah pelajaran kepada umat dan ummah. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka setiap pencinta Rasulullah akan menjadikan murid-murid Rasulullah sebagai panduan dalam kehidupan. Maka sebab itu tuan-tuan, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, kejayaan Rasulullah ialah melahirkan generasi sahabat yang unik. Hebat generasi sahabat sebab mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mencintai ini maknanya apa? Buat apa pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak ikut Rasulullah. Contoh, kita tengok Imam Ahmad. Dia sebagai contoh pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tidak pernah makan tembikar selepas. Dia tak pernah makan tembikar sebab dia tak pernah tahu macam mana Nabi makan tembikar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walaupun teringin nak makan buah tembikar tapi tak makan sebab dia tak tahu macam mana cara Nabi makan buah tembikar. Sehingga lepas daripada itu, lepas dia tahu ada Sayyidina Muhammad Nabi makan buah tembikar macam mana, baru dia makan buah tembikar. Tahu Nabi makan macam mana buah tembikar? Soalan Sayyidina Muhammad, bila kita potong buah tembikar dengan kulit dia, macam dia tanduk tu kan, soalan Sayyidina Muhammad, kita potong tengah. Potong tengah, lepas tu kita potong belah kanan. Makan itu dulu. Pusing pula. Bila pusing pula, Rasulullah Sayyidina Muhammad, jadi yang masih belum dipotong tu duduk belah kanan pula, potong tu pula. Tuan-tuan, Rasulullah Sayyidina Muhammad, jadi itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, contoh pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam semua perkara yang pernah kita dalam hidup kita, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Nanti kita akan tahu lagi, amal lagi. Nanti kita akan tahu lagi, amal lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga kita
rasa kita paling dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Muhammad, melalui amal-amalan yang Nabi tinggalkan dalam hidup kita. Jadi insya-Allah tu untuk sesi pertama sayyidina Muhammad. Saya dibisik dari Ustaz Ali tadi, tuan-tuan, masalah sebelum kita ke sesi yang kedua, tuan-tuan kena menyumbang Allah Sayyidina Muhammad. Tu syarat dia tu nak masuk sesi kedua tu. Jadi kena menyumbang, tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Maka jadikanlah sumbangan kita ialah sumbangan yang Nabi sebut, ittaqin nar walau bisyiqqi tamratin. Sahabat Sayyidina Muhammad, takutlah api neraka walaupun hanya dengan sebelah buah tamar. Manakalau dengan hanya sebelah buah tamar kita bersedekah akan menjadi pelindung daripada api neraka. Bayangkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita memberi lebih daripada itu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadi orang yang selamat daripada api neraka Allah. Seseorang itu dicintai dengan sebab dua perkara. Yang pertama, akhlaknya. Yang kedua, keindahannya. Ada senama. Nabi SAW itu dicintai kerana dua, akhlak Nabi yang mulia dan rupa parasnya. Sahabat Muhammad. Kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seseorang lelaki itu berkenan pada seorang perempuan sebab kecantikannya, dan tak kurang pula yang memilih seseorang perempuan kerana peribadi dan akhlaknya. Maka Nabi SAW itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dicintai sekaligus sebab Nabi itu cantik rupa parasnya, elok rupa parasnya. Yang kedua, keindahan akhlaknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, engkau itu diciptakan seperti mana yang engkau nak. Kita kadang-kadang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan duduk depan cermin, tuan-tuan petikai lah muka tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku pasal apa hidung tak mancung lah, pasal apa kening aku macam ni, pasal apa badan aku macam ni. Nabi tak ada pertikaian, sebab Nabi itu sangat sempurna. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, selepas Nabi kita wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pada malam Nabi wafat, dia bergilir dengan isterinya yang duduk di luar kota Madinah. Allah Sayyidina Muhammad. Waktu duha, dengar pemberitaan Nabi dah wafat. Maka datanglah dia ke Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sampai di rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tempat Nabi Allah pilih untuk diwafatkan, sallallahu alaihi wasallam, dia masuk dalam rumah Sayyidina Aisyah. Daripada muka pintu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kucup lantai depan muka pintu, kucup sampailah di tempat Nabi dibaringkan, dia kucup pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ma tibta hayyan wa ma tibta mayitan. Ya Rasulullah, engkau hidup pun wangi, engkau mati pun wangi. Allahumma salli ala Sayyidina. Pasal Sayyidina Abu Bakar kucup
lantai di muka pintu sampai tempat Nabi dibaringkan, sebab lantai-lantai itu pernah dijejak oleh Rasulullah. Bila dikecut pipi Rasulullah, wangi. Rasulullah, engkau hidup pun wangi, engkau mati pun wangi. Wangi kita kena pakai minyak wangi. Wangi Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memang Nabi itu wangi. Tubuhnya, kulitnya, ala Sayyidina Muhammad, wangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab kulit Nabi itu Allah cipta daripada miskul jannah, kasturi syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu Rasulullah. Rambut Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rambut orang ni dia kadang-kadang dia lurus, kadang-kadang kerintin, sallallahu Sayyidina Muhammad. Rambut Nabi pertengahan di antara lurus dan kerinting. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang yang dia rintin, rambut dia kerah. Rasulullah rambutnya lembut, sallallahu Sayyidina Muhammad, pertengahan di antara lurus dan kerinting. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang rambutnya seperti Rasulullah, hargai. Alhamdulillah, rambutku macam rambut Rasulullah. Apa sahaja yang kita belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita belajar tengok sama, alhamdulillah sama macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, rambut Nabi itu Allah cipta daripada tumbuhan syurga. Ada orang macam tu. Nabi ya. Nabi sesaat Nabi berdoa dalam perang Badar, Nabi angkat tangan kedua-dua belah sampai jatuh lengan baju ni, sampai nampak keputihan putih ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah tidak menciptakan ketiak Nabi kita tu berbulu. Maka siapa-siapa kita ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang ketiak dah kurang bulu, Allahumma salli, contoh sallallahu alaihi wasallam pun boleh syukuri, sebab hampir sama macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, dalam nak menyamakan rupa paras kita semua dengan Nabi tak mungkin. Tapi kita boleh sama dengan Nabi pada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat mungkin. Maka sebab itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita mengimpikan kita sempat dengan insan yang disebut dengan bayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dia paling sama dengan Nabi pada akhlak Nabi. Yang kita belajar sama selama ni, akhlak Nabi. Kita nak tengok akhlak yang secara praktikal hidup depan mata kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi akhlaknya dah indah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi akhlaknya dah indah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi pergerakannya semua indah. Itu disebut jamil ya jamil. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Nabi kita berjalan, tiba-tiba Nabi kita berdiri, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tiba-tiba orang panggil, ya Rasulullah, Nabi akan beralih seluruh tubuhnya kepada panggilan itu. Mungkin kita kalau orang panggil sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang panggil kita Qasim,
Contoh, mungkin kita beralih macam ni ya. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beralih keseluruhan tubuhnya kepada orang yang mangkat. Itu akhlak Nabi yang mulia. Sebab beralih keseluruhan tubuh ialah menaikkan ketinggian kerendahan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tu kita dengar kata Nabi kalau dipanggil Nabi akan beralih seluruh tubuhnya. Cara beralih itu sangat indah. Faham tak? Cara Nabi kalih tu sangat indah. Nabi kita bercakap sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tak ada satu orang sahabat yang tunduk, semua melihat wajah Rasulullah. Sebab cara Nabi menyampaikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau benda yang sedih, nampak sedih di muka Rasulullah. Kan Nabi sampaikan benda yang seronok dilihat pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi pula kalau Nabi bercakap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya ni tengok depannya, ni saya kurang tengok, ni pun kurang tengok. Nabi tengok semua. Kalau Nabi cakap, para sahabat merasakan seperti Nabi memberi tumpuan pada dia saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai seseorang tu dia akan balik rumah, akan kata pada isterinya, Allah hari ni seronoknya Nabi tengok aku. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam tu Rasulullah. Nabi masuk di majlis sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi memberi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu akhlak Nabi yang mulia. Sampai Sayyidina Abu Bakar yang dia menjadi insan pertama masuk Islam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sampailah Nabi kita wafat dan hidup lepas tu lagi 2 tahun setengah, dia sudah jadi seperti dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu hikmah dia. Pasal apa Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam Muhammad hidup sikit lagi lepas Nabi wafat, supaya orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang merindui Rasulullah, mereka tak hilang sepenuhnya Rasulullah. Sebab akhlak Nabi, pribadi Nabi itu tinggal pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Rindu pada Rasulullah, tengok Sayyidina Abu Bakar. Satu masa satu orang perempuan Yahudi, Sayyidina Muhammad, dia mengajar anaknya akhlak. Sampailah si ibu ni mengajarkan anaknya cara bagaimana orang yang berakhlak berjalan. Sayyidina Muhammad. Tapi anak tu bertanya, bila mak tu cerita, tapi anak tu nak tengok secara real hak yang mak tu bercakap. Jadi si ibu ni diminta oleh anak, mak tunjuklah siapa dia, macam mana. Tiba-tiba melintas Sayyidina Abu Bakar ada semua. Bila melintas Sayyidina Abu Bakar, langsung mak tu tarik anak tu, tengok tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Begitu cara berjalan orang berakhlak. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni dia mencintai sampai dia jadi seperti Rasulullah. Sebab cinta ni dia mengikut, tuan-tuan. Cinta ni mengikut. Bila mana kita cinta, kita tertiru perangai orang yang kita cinta. Maka sebab itu murid yang benar sallallahu alaihi wasallam Muhammad ialah murid yang sama hampir dengan gurunya. Cinta itu akan menyebabkan kita tercuri perangai dia. Sebagai contoh, ada seorang sahabat Nabi min ulama'il sahabah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu,
Ibnu Umar ni lepas Nabi wafat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, majlis Ibnu Umar kalau dia sampaikan hadis Rasulullah, maka bicara disebut dengan silsilatul zahab, rantaian emas. Cara dia menyampaikan seperti Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang anak muridnya disebut dengan Imam Nafi'. Sallallahu sayyidina Muhammad. Imam Nafi' tak pernah berpindah pada guru lain, melainkan tempat dia berteleku hanyalah Ibnu Umar saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sampai bila meninggal Ibnu Umar, tempat gurunya itu diganti oleh dia, Nafi'. Dan tuan-tuan, sallallahu sayyidina Muhammad, maka majlisnya saling tak tumpah, ialah seperti majlis Ibnu Umar. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu yang katakan cinta itu mengikut. Cinta itu mengikut. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mari kita perhati pada diri kita. Tara mana kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, satu perkara ya sudah cukup menjadi muhasabah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna la nashba. Kami ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, golongan yang tak makan, lapar baru makan. Tapi kalau kami makan, kami tidak kenyang. Itu boleh ikut tak? Payah pun. Kita ni lapar pun makan, tak lapar pun makan. Kalau makan, susah nak berhenti. Kenyang pun makan lagi. Itu pun dah cukup di muhasabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin orang tanya, Ustaz, kalau dah makan, sebelum kenyang berhenti, lagi lapar pula ha? Makan pula? Makan pula. Dan jangan makan sampai kenyang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu lapar pula, makan pula. Tak apa makan berkali-kali, jangan makan sekali, lepas tu tak mau makan dah. Benar macam tu. Itu bila kita makan dah kenyang, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, potong kata, "Mai makan." Tak mau dah. Jangan macam tu. Pasal apa? Sebab nikmat ni, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nikmat, kalau kita ambil patuk padan, baru dirasai nikmat. Contoh, tuan-tuan berhenti di kedai makan, lapar sangat-sangat dah tu. Jadi apa masalah Sayyidina Muhammad yang jual nasi kedai makan tu, dia pun ambil cedok nasi, buah dalam pinggan. Kita lapar sangat dah, dia kata cukup, kita tak tambah lagi. Dia buah tu elok-elok dah, tapi kita lapar sangat, kita tambah sikit lagi. Tuan-tuan, selagi kita, bila mana kita makan masalah Sayyidina Muhammad, kita kehilangan nikmat. Sebab kita kata, silap tambah lebih. Tapi kalau kita makan cukup-cukup masalah Sayyidina Muhammad, sebenarnya dah cukup. Sebab kita lagi kita nak minum air pula, elok-elok ya. Tuan-tuan, barulah kita rasai nikmat. Bila kita nak lagi, sebab kita ambil tak banyak, ketika tu kita rasa nikmat. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita cara makan bagi Nabi SAW macam tu, ialah untuk kita merasai nikmat Tuhan ialah nikmat. Maka begitulah masalah Sayyidina Muhammad, Nabi meninggalkan pada kita 1000 pedoman dan panduan hidup ini, masalah Sayyidina Muhammad, untuk kita mendapat rahmat dan keberkatan dalam hidup. Kadang-kadang tu benda kecil ya.
Nabi masuk jamban, Nabi tutup kepala. Soalan Sayyidina Muhammad. Itu benda simple, benda kecil lah, kita buat tak? Nabi masuk jamban, Nabi tutup kepala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tutup dengan apa? Tak jadi perbahasan. Tapi kepala kena tutup. Kita kadang-kadang semayang pun tak pakai kopiah. Jamban lagi-lagi lah tak buat apa. Salam Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, mudah macam ni ya. Masuk jamban ambil cebok. Kan? Simple ya. Tuan-tuan, pasal apa kita tutup kepala? Sebab Nabi kita buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kata-kata cinta, hak Nabi buat, aku nak buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu sunnah masuk dalam jamban. Mungkin masuk jamban kita masuk kaki kiri, mungkin kita keluar kaki kanan. Tu dah kita buat. Tapi tutup kepala tak buat lagi. Buat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan, begitulah yang dikatakan orang yang mencintai. Mencintai itu maknanya mengikut. Maka subhanallah. Jadi saya tinggalkan tuan-tuan Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dengan beberapa perkara yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan menjadi renungan Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam kita nak membuktikan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, Tuhan saya sendiri. Fajazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan tuan-tuan, gandakan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awwal ni. Ala Sayyidina Muhammad, semarakkan cinta dengan selawat sebanyak-banyaknya kepada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Saya jazahkan selawat yang paling pendek tapi kena buat banyak. Dia panggil selawat Jibril ataupun selawat Khidir alaihi salam, iaitu lafaznya sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dia asal daripada sirah selawat tu sallallahu ala Muhammad, tapi oleh kerana Nabi ialah Nabi kita, penghulu kita, jadi tambahlah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan selawat sehari 1000 kali. Dari bangkit tidur sampai tidur balik bagi cukup sallallahu ala sayyidina Muhammad, insya-Allah. Amalan tu saya jadikan untuk menjadi amalan kita semua. Ajaz cukup. Terima kasih kepada Ustaz dan seluruh pimpinan Mahad Madrasah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah mudahkan kita untuk menjadi umat yang terbaik yang Nabi kita banggakan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.